Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa sunnatal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qaulullah subhanahu wa ta'ala fi suratul munafiqin, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melalaikan dengan sebab harta dan juga anak daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Munafiqin ayat yang ke-9. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'alan nasi zamanun ma yubali ar-rajulu min ayna asaba al-mal min halalin aw min haram. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu zaman di mana seseorang itu tidak memperdulikan daripada mana ia mendapatkan harta, apakah ia daripada sumber yang halal ataupun daripada sumber yang haram. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah, mohon maaf kelewatan saya pada malam ini kerana saya jarang kuliah hari kerja ya. Hari kerja memang itulah keadaan ya, lambat sikit jam dan sebagainya. Kebetulan jalan hari ini pun lain macam sikit daripada biasa. Ya, alhamdulillah, kurang-kurangnya saya sampai pada lewat pun lewatlah. Yang penting kita mementingkan kepada ilmu. Karena itu Nabi SAW memilih ilmu daripada ibadah. Karena nak buat ibadat pun kena ada ilmu. Maknanya Nabi SAW juga memilih jalan yang terbaiknya adalah mendalami ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu hati kita dalam menerima ajaran Islam ini. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu. Allah Ta'ala berfirman lagi di dalam Al-Quran, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Ta'ala kata, demi masa, sesungguhnya manusia itu di dalam keadaan lalai dan kerugian, kecuali mereka yang beriman dan juga beramal soleh dan berpesan-pesan kepada kebenaran serta berpesan-pesan kepada kesabaran. Apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jelas menunjukkan manusia terlalu alpa dengan dunia, menunjukkan manusia terlalu asyik dengan mal, harta benda dunia, sehingga mereka jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebut lagi dalam ayat Al-Quran, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya, dalam surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-46. Allah Ta'ala kata harta ataupun al-mal wal banun, harta dan juga anak adalah perhiasan di dalam dunia. Maknanya maka janganlah kita mengambil harta yang menyebabkan kita jauh serta meninggalkan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya janganlah kita lalai, janganlah kita sampai satu tahap harta itu menyusahkan kita di hari akhirat kelak. Karena harta dan juga anak ini
perlu diambil iktibar kerana dia adalah perhiasan dunia. Jangan kita terlalu berpaut kepada dunia yang melampaui batas sehingga kita jauh daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pada malam ini menceritakan kepada umat akhir zaman, yang mana ketika itu masing-masing tidak peduli daripada mana datangnya harta. Halal ke haram ke dah. Halal yang penting duit, haram yang penting duit. Haram halal sapu bersih. Kenapa boleh jadi sedemikian? Kerana menunjukkan bahawa umat akhir zaman ketandusan rohani. Rohani dan jasmani dia ada dua. Satu rohani, satu jasmani. Jasmani luarannya. Luaran kita kalau luka badan kita tampal ubat ataupun kita letak ubat bagi sihat. Kalau tangan kita tergelak, kita orang kata cari ubat. Kalau kita terluka di kaki, di paha, kita cari ubat. Tetapi rohani yang ketandusan ini maknanya apa tuan-tuan? Penyakit hati yang paling dalam. Nabi sebut akhir zaman umatnya di akhir zaman esok tak peduli mana bagi harta. Antara sebab musababnya hati mereka mati. Pasal apa hati mereka mati? Kerana mereka terlalu lalai dengan dunia. Adalah sebuah hadis daripada Sauban radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhir zaman orang datang kepada Islam seperti datangnya mereka mengemuruni talam hidangan makanan. Dia kata, Nabi kata orang Islam akan datang dia semakin ramai. Hak yang ada pun dah ramai, makin tambah lagi orang kafir masuk Islam makin ramai. Tetapi kata Nabi, ramainya umat Islam pada ketika itu, walakinnakum kaghusa'is sail, kamu seperti buih di waktu banjir. Ramai, tapi agama Islam ataupun penganut agama Islam ramai, hak yang nak berpegang kepada agama itu tak ramai. Nabi kata kamu seperti buih di waktu banjir, sekali dilibah diambak kecai habis. Tak cukup lagi dengan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila zaman itu terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan campakkan dalam hati orang Islam penyakit wahnun. Apakah itu wahnun? Wahnun ini sayangkan dunia sampai tidak ada persiapan untuk mati, atau istilahnya cintakan dunia, takutkan mati. Terlalu sayang sangat dengan dunia ni tuan-tuan sampai kita jauh dengan Allah. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, apa kata Imam Al-Ghazali? Imam Ghazali kata, hati yang jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ni seharusnya diperbaiki dan diperelok ataupun dicarikan penawar hati tersebut, supaya hati ni orang kata hidup sentiasa dengan zikrullah, cari rezeki dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa saya kata macam ni tuan-tuan? Kerana akhir zaman ni tuan-tuan nak cari rezeki yang betul-betul halal memang payah. Nak cari rezeki yang betul-betul halal memang payah tuan-tuan. Pasal apa memang betul payah tuan-tuan? Sebab kita sibuk dengan urusan dunia. Sayur kita pun kadang-kadang nak tengok nak dicampur dengan macam-macam campuran. Sayur sendiri, sayur hak buat sendiri pun ada. Makanan-makanan segera dah dicampur aduk dengan orang kata makanan-makanan syubhat seperti khinzir ataupun rambut ataupun pewarna yang berkaitan dengan khinzir. Apalagi makanan kita yang halal tuan-tuan, melainkan ubi kayu ya. Beras pun sekarang dah ada cok halal, kerana ada beras tiruan. Air masak yang kita nak minum pun kena pastikan ada cok halal. Kenapa? Penapis air yang terlibat dengan syubhat ataupun ada DNA khinzir dan sebagainya. Sukar itulah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jaga supaya hati kamu ni tidak berbalik kepada bisikan syaitan, supaya kamu tidak mengikut kehendak syaitan. Sebab itu kenali syaitan. Siapa syaitan? Iblis dan syaitan, ataupun istilahnya iblis. Iblis adalah bapa kepada kejahatan di atas dunia ini. Kenali siapa iblis. Iblis dia tak pernah tunduk kepada Adam alaihissalam. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah suruh sujud kepada Adam, iblis tak mau sujud. Siapa iblis ni tuan-tuan? Iblis ni mengikut di dalam riwayat dia adalah imam malaikat. Seperti mana terdapat dalam beberapa riwayat yang dhaif, iblis ni katanya daripada imam malaikat. Maka menjadi manusia akhir zaman ni jadi berbalah. Balah pasal apa? Adakah iblis tergolong daripada kalangan malaikat ataupun iblis lain daripada kumpulan malaikat?
Maka orang putih bawa lah kajian. Dia main teka-teki dengan kawan dia ni, kamu cuba cerita nama-nama malaikat dalam kitab Bible. Dia sebut satu-satu nama malaikat dalam kitab Bible. Tiba-tiba kawan tu dah habis sebut, habis dah. Nampak macam tertinggal lagi satu nama. Nama siapa? Ni ada lagi satu nama malaikat hak kena habat keluar daripada syurga Allah. Makna maksudnya Iblis. Yang kata Iblis daripada kalangan malaikat, maka di sini kita bawa sedikit hujah berkenaan siapa Iblis. Tuan-tuan, Iblis sebahagian kecil ulama menyatakan bahawa bukan daripada kalangan malaikat. Sebahagian kecil daripada ulama menyatakan bahawa Iblis daripada kalangan malaikat. Dan sebahagian besar daripada ulama menyatakan bahawa Iblis bukan tergolong daripada kalangan malaikat. Sebahagian kecil daripada mazhab ataupun daripada ulama-ulama ini menunjukkan kaul yang tidak kuat. Mereka bawa dalil Allah sebut dalam Quran, fasajadu illa iblis. Allah Ta'ala suruh apabila Adam itu ditiupkan roh ataupun tanah liat, tanah hitam yang busuk itu ditiupkan roh, maka hendaklah kamu semua sujud kepada Adam sebagai sujud tahiyah. Fasajadu, kata Allah dalam surah Al-Baqarah, semua malaikat sujud illa iblis. Maka dalil itu sebut menunjukkan bahawa Iblis tergolong daripada kalangan malaikat. Sebab malaikat semua sujud, Iblis seorang tak sujud, maka dia ada bersama-sama dengan malaikat. Macam kita hak dalam masjid, datang satu arahan dan satu perintah, semua pakat buat melainkan seorang. Adakah seorang itu bukan termasuk di kalangan kita? Tak, dia termasuk daripada kalangan kita. Itu sebahagian kecil ulama. Amma sebahagian, amma ni bahasa Arab, bukan bahasa India kan? Dia bunyi amma lagu tu kan. Dia ayu amma kan. Amma kata ulama-ulama, sebahagian besar ataupun sebahagian besar ulama menyatakan bahawa Iblis bukan daripada kalangan malaikat dengan beberapa hujah dan juga dalil. Kita kena kenal dia. Pasal bila kita lari sangat dengan dunia ni, akibatnya kita akan ikut apa yang Iblis bisik dalam hati kita. Iblis kata, hang sinilah, hang nak bagi bajet itu, bajetlah semua untuk dunia, tak payah ada sekolah dah. Iblis dia pandai. Itu yang kita cerita. Sekarang ni ulama-ulama kata dengan hujah-hujah menunjukkan bahawa Iblis bukan daripada kalangan malaikat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Iblis daripada nar, dan malaikat itu diciptakan daripada nur. Ini hujah yang pertama yang menunjukkan bahawa Iblis bukan daripada kalangan malaikat. Walaupun kalimat nar dengan nur itu hampir sama, tapi maksudnya berlainan. Iblis dijadikan daripada api dan malaikat dijadikan daripada cahaya. Walaupun api itu boleh menghasilkan cahaya, tetapi cahaya dan api tak sama. Siapa yang kata cahaya dengan api sama, maknanya lepas ni bagi dia duduk tengah panas kena bakar. Terbakar tak kita tuan kalau kita duduk bawah cahaya matahari? Tak terbakar. So cahaya bukan api, walaupun dia terhasil daripada api. Kita kena cahaya. Cahaya daripada matahari, hari di siang hari. Matahari daripada api tuan. Tetapi cahaya itu pancarannya, maknanya pun nak bagi tahu hujah yang pertama, cahaya dengan api tak sama. So hujah yang pertama, Iblis dengan malaikat ni tak sama. Iblis, malaikat. Sebab asal kejadian dia nur dengan nar tak sama. Yang kedua, para ulama membawa hujah yang kedua menyatakan bahawa Iblis ini tidak mematuhi perintah Allah melainkan malaikat. Malaikat ini sifatnya berbuat segala yang diperintahkan oleh Allah. Seperti mana terdapat di dalam surah Al-Qadar, Allah Ta'ala sebut, tanazzalu alaihimul malaikatu, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malaikat-malaikat ini turun pada malam Al-Qadar atas perintah Tuhan dia. Maknanya apa? Sifat malaikat ni sifat yang perbuat apa yang Allah suruh. So Iblis Allah suruh sujud kepada Adam, dia tak mau sujud. So dia tidak perbuat apa yang diperintahkan oleh Allah. Malaikat perbuat, walaupun Adam itu diciptakan daripada tanah hitam yang busuk, tetapi malaikat buat juga, sujud juga kepada Adam. Sebab apa? Ia satu perintah daripada Allah. So sifat pun dah tak sama. Tadi kejadian asal kejadian tak sama. Yang kedua pula sifat malaikat dengan sifat Iblis tak sama. Kita dengan malaikat dengan Iblis sama tak sifat kita dengan Iblis malaikat ni tuan-tuan? Tak sama. Kita ada sebahagian kita buat perintah Allah, sebahagian kadang-kadang kita tinggal perintah Allah. Kita ni kira orang tengah-tengah, wasatiyah. Tak duduk tengah-tengah. Pasal apa? Allah suruh kita buat, sembahyang kita buat, tapi buat hudud kita tak buat. Puasa kita buat, tapi buat cegah maksiat kita tak buat.
Sebab tu saya kata tadi, saya hari ni lewat sebab saya hari ni kena buat satu seruan, kena juga maksiat sehari, tak ada kerja sehari. Budak sekolah menengah, apa orang kata, duduk dalam satu rumah dengan anak dara. Jadi kita ahli masjid kena pergi buat lepas tu yang kalau gabut sampai handphone pun tinggal. Kalau ada sampai telefon saya tadi, ada telefon tak? Ada, memang tak akan. Duduk di rumah tak sempat nak capai handphone. Nak cerita sifat iblis, sifat malaikat, sifat manusia tak sama. Kita manusia terkadang kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan terkadang kita tinggal. Iblis ni langsung tak mau ikut perintah Allah. Adapun malaikat ni langsung ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja yang Allah suruh dia akan buat. Itu yang kedua. Yang ketiga, iblis bukan daripada kalangan malaikat dengan hujahnya menyatakan bahawa iblis itu zurriyatalah, ataupun iblis itu lahu zurriyah, dia beranak pinak. Berbanding dengan malaikat la zurriyatalah, tidak beranak pinak. Iblis dengan malaikat tak sama sebab apa? Malaikat ni tak beranak pinak. Tuan-tuan kau ada dengar dalam mana-mana ustaz berkata malaikat Jibril ada anak kan? Itu bukan suka Wahabi tu, Wahab. Kan ada Abdul Wahid dengan Abdul Wahab kan. Mungkin Wahab itu mungkin pendapat kan. Tak dengar pun malaikat Jibril mempunyai anak. Sebab apa? Malaikat yang Allah Ta'ala jadikan satu-satu, dia tak beranak pinak. Adapun iblis Allah jadikan dia beranak pinak. Sebab sampai hari ni kat telinga kita satu, kat bulu kuning kita satu, dekat hidung kita satu. Kalau kat bulu hidung dia gayuk-gayuk rasa kata dia genyai-genyai hidung, kita keluar dah, tak dengar boleh. Kan? Kalau dekat mata kita okey kecil, sedap ni hujan dalam ekor, pejam tu. Dia pasal beranak pinak tu dia hantar empire dia hantar pasukan dia turun dan dia duduk tengok. Cari hak duduk di tiang dulu, contoh nak pergi di tempat lain. Cari orang hak yang buka buku dulu, hak pergi dekat dia gayung kat bulu mata dia, itu semua anak-anak dia punya kerja. Pasal apa? Allah sebut dalam Quran iblis ini mempunyai anak ataupun beranak pinak, berbanding dengan malaikat. Sebab tu Imam As-Sayuti pernah ditanya oleh anak murid dia, Ustaz, adakah iblis ini mempunyai isteri? Dia cari pasal. Tanya pula iblis ada isteri ke tak ada. Maka Ustaz tadi bawa dalil apa? Imam Sayuti bawa dalil kata Allah sebut dalam Quran iblis ni lahu zuriyah, ada anak. Beranak pinak. Maknanya apa? Beranak pinak tu datang daripada mana? Datang daripada iblis betina. Datang daripada iblis betina. So nikahlah, kahwinlah tu. Maknanya ada isteri lah tu namanya. Baik muslimin, muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi tuan-tuan, apa yang kita boleh faham berkenaan dengan iblis? Iblis sifatnya selalu hasad dan dengki, yang akhirnya kita keluar daripada syurga Allah dengan sebab iblis. Yang ini kita kena tahu sebab apa? Sebab kita ghafalah dalam dunia ni sebab iblis. Dia dah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyekat manusia supaya tidak lagi menyembah kepada Allah. Sebab tu hari ni tuan-tuan saya terkilat bila kita baca hadis Nabi ni, kita tengok keadaan hari ni, realiti apa yang disabdakan oleh Nabi SAW menjadi kenyataan. Kita terkilat, bukan terkilat dengan hadis Nabi, terkilat dengan umat manusia akhir zaman ni. Kerana terlalu lalai mereka terhadap dunia sampai jauh mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, cuba kita tanya diri kita dan muhasabah. Pernah tak kita berdoa kepada Allah apabila kita mendapat kesenangan? Apa kita kata, ya Allah ya Tuhanku? Contoh kalau kita dapat sebuah rumah, ya Allah ya Tuhanku, mudah-mudahan nikmat rumah yang kamu berikan ini tidak menjauhkan aku daripada kamu. Jarang kita nak doa macam tu. Kita dapat kesenangan, handphone ke, apa kebahagiaan, nikmat yang kita dapat atas dunia. Pernah tak kita berdoa, ya Allah ya Tuhanku, jangan jadikan harta ini sebab jauhkan diriku kepadamu. Lepas ni kita buat macam ni. Lepas ni kalau tengok ada kesenangan, kita pegang kesenangan tu, kita doa, ya Allah ya Tuhanku, ni sekiranya benda ni jauh dengan aku, kau jauh benda ni daripada aku. Engkau jauhkan benda ni, sekiranya benda ni jauhkan diriku daripada-Mu, ya Allah. Doa kepada Allah macam tu. Sebab kita sayangkan dunia, sebab tu kita tak berani nak doa macam tu. Takut-takut lagi Allah tarik rumah tak ada ajem lah, kata rugi aku doa macam ni, kata kan. Elok sedap pakai BMW kan, tiba-tiba doa ustaz ajar doa macam ni, tengok-tengok BMW kena tarik kan. Kalau kena tarik nyesal tak sudah. Ustaz ajar doa, ya Allah Tuhanku, jauhkanlah benda ni, sekiranya benda ni jauhkan diriku daripada-Mu. Maka Allah makbulkan permintaan kita, Allah jauhkan benda tu sungguh-sungguh. Memang terkilat kita.
Tapi inilah yang berlaku kepada kita. Antara musababnya apabila manusia itu lalai dan alpa serta leka, maka Allah campakkan penyakit wahnun, terlalu sayangkan lebihkan dunia, akhirnya mereka langsung dengan Allah masuk tanya. Sebab itu kalau kita balik kepada bajet yang diletakkan kamu ni, ada tak bunyi tuan-tuan untuk sekolah agama? Kita terlupa akan sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam daripada Mughirah bin Syu'bah. Nabi SAW bersabda, Allah akan mencabut ilmu daripada dada manusia dengan mematikan para alim ulama. Itu maksud daripada hadis. Apa yang kita boleh faham syarah daripada hadis tersebut, apabila sekolah-sekolah agama disekat hak bantuan mereka, tidak melahirkan para ilmuwan dan para alim ulama, di situ juga asbab musabab ketiadaan ulama dan di ilmu itu diangkat. Bajet yang kita bentang, kita tak bunyi untuk sekolah agama. Kita bagi untuk siapa? Cuba cek balik. Ini tahun bila? Tahun 2016 esok bajet ni. Tak bunyi kata peruntukan untuk sekolah agama bilion juta ringgit. Ini sebab kita lali dengan dunia. Sebab kita lali dengan dunia, langsung kita tak nampak sabdaan Nabi SAW yang akhirnya kita buta tentang sekolah agama. Sekolah-sekolah hak melahirkan, orang kata accountant, orang yang melahirkan medical, yang boleh menguntungkan sesebuah negara itu, disupport sepenuhnya. Tetapi sekolah yang mendidik agama, mengajar anak-anak kepada agama, disekat hak mereka, tak dibantu. Ini juga satu kesilapan kita, tuan-tuan, yang akhirnya pelajar-pelajar tak dapat, ataupun sekolah-sekolah agama tak dapat melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang cemerlang. Yang akhirnya lahir siapa? Orang hak nampak dunia, medical, arkitek, yang nampak duit projek juta bilion, itu yang akhirnya lahir. Yang akhirnya dunia kita ataupun negara kita asyik lalu dengan dunia, yang akhirnya membawa berita duka kepada kita akan azab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu